Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ustazah Asma Husin, saya panggil Kak Mak lah Ustazah tu jadi skema pula. Ustaz Yusri ataupun siapalah Ustaz Yusri, saya panggil Ustaz lah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Pada petang ini kita dapat sambung wacana solat, sembang solat. Semalam kita dah mula Kak Mak. Kita bincang berkaitan dengan rukun qiyam bersama dengan Ustazah Aziyah dan juga Ustaz apa semalam lupa dah. Ustaz Hafizuddin Abdul Rerah. Jadi hari ini kita bersama dengan super senior saya, Ustazah Asma Husin, dan juga sahabat seperjuangan saya, Ustaz Yusri Yusof, Ustazah Asma dari Ikhtiar Ihsan Care dan juga Persatuan Ulama Malaysia, manakala Ustaz Yusri daripada Pakis Senijaj. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari ini kita bersiaran di 3 ruang. Kita ada dari page Pakis Senijaj, kita ada dari page Ustazah Asma Husin, dan kita ada daripada Facebook personal saya, Zakhairi Khairi. Alhamdulillah kita dah ada dalam 43 orang. Boleh kita mulakan perbincangan ya. Okey, hari ini kita nak bincang tentang rukuk. Semalam dah bincang qiyam. Hari ini rukuk pula. Satu posisi dalam solat yang saya kira sebahagian orang ambil berat, sebahagian orang dia biasa je lah. Biasanya orang ni memanjangkan sujud, berdoa dalam sujud. Dan jarang-jarang kita jumpa orang yang memanjangkan rukuk. Kita biasa jumpa orang memanjangkan sujud, khasnya sujud akhir. Tapi jarang kita jumpa orang yang memanjangkan rukuk. Sedangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan dengan jelas bahawasanya Nabi SAW memanjangkan rukuk, dan rukuk Nabi tu sama panjang dengan sujud. Okay, qiyam Nabi tu panjang, rukuk dan sujud Nabi tu separuh daripada qiyam. Cuma yang membezakan rukuk dan sujud ni walaupun sama panjang, sujud tu ada 2 kali. Jadi sujud panjang lagi lah sebab dia ada 2 kali kan. Tapi saya dah baca beberapa fatwa ulama termasuk Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari, Ibn Daqiqil Id, Ibn Rajab Al-Hambali dan ramailah ulama yang lain yang mana mereka tidak selari dengan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas tidak menyukai, tidak menganjurkan kita berdoa ketika rukuk. Masa rukuk ni, ta'azimu fihi Rabb Azza wa Jal, kita agungkan Allah semata-mata tanpa perlu berdoa. Tapi bagi kebanyakan ulama ataupun jumhurul ulama, menganjurkan kita selain daripada mengagungkan Allah Azza wa Jal, pun kita berdoa kepada Allah. Kerana ada hadis Nabi SAW berdoa, contohnya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Okey. Jadi saya nak tanya Ustaz Yusri dulu. Ustaz Yusri, kita nak minta Ustaz, kita bagi tajuk yang bebas untuk Ustaz ceritakan pada kami semua tentang rukuk daripada perspektif hadis barangkali dan juga fikih sedikit sebanyak, lebih kurang dalam 20 minit insya-Allah. Silakan Ustaz Yus. Baik, terima kasih Ustaz Zul, Asma. InsyaAllah, Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah kali kita boleh bersama. Baik, tuan-tuan sekalian, insyaAllah. So, saya akan share dengan tuan-tuan sekalian bagaimana rukuk yang Nabi sebut. Okey. Secara syaraknya, rukuk ialah perbuatan orang yang bersolat yang menundukkan badannya sehingga menyentuh. Sehingga sekurang-kurangnya kedua tangannya menyentuh lutut. Sekurang-kurangnya menyentuh lutut kan. Okay, baik. Itu secara asasnya. Tapi secara yang paling sempurna ialah membongkokkan badan hingga belakang menjadi sama rata dan atas kepalanya menghadap ke arah kiblat. Kan? Sama rata. Nampak gambar ni, macam ni, sama rata dan menghadap ke arah kiblat. Baik. Itu secara syaraknya. Dalilnya ialah daripada surah Al-Hajj ayat 37 yang mana Allah menyebut a'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman,
rukuklah serta sujudlah. Baik. Ini secara basic semua dah tahu rukuk ni nikah membongkokkan badan, menyentuh lutut. Ada lebih kurang 5 syarat untuk sujud, untuk rukuk. Baik. Syarat yang pertama, Ustaz Zul, Kak Asma, yang pertama kita bongkokkan badan. Bongkokkan badan yang mana dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan daripada Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu sifat solat Nabi, iaitu wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatain. Maksudnya apabila baginda rukuk, baginda menekan kedua-dua tangannya ke lututnya. Bila menekan maksudnya tak menekan berdiri kan, tak ada. So menekan ni maksudnya dia membongkokkan badan. Baik. Itu syarat yang pertama. Yang kedua ialah kedua-dua tangan di atas lutut. Kedua tangan di atas lutut, yang mana hadis riwayat Abu Mas'ud Uqbah menyebut ketika baginda berdiri lurus dan bertakbir, kemudian rukuk dengan meregangkan kedua tangannya dan meletakkan di atas lutut. Kemudian baginda meregangkan jari-jarinya dan menutup seluruh lututnya. Menurut begitulah yang beliau melihat baginda solat. So, maksudnya dia meregangkan Allahu Akbar, kemudian meregangkan tangan megang kepala lutut. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah tidak mendongakkan kepala. Tidak mendongakkan kepala ketika rukuk dan juga tidak menundukkannya. Berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang disebut oleh Aisyah, yang mana Nabi sebut, maksudnya Rasulullah SAW bila rukuk baginda tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga menundukkannya, tetapi pertahan di antara kedua-duanya. Maksudnya bagi tak mendongak sangat kepala atau rukuk sangat, tapi di antara keduanya. Itu yang ketiga. Yang keempat tu sekalian, yang keempat ialah bila kita rukuk, kita memang niat untuk rukuk, bukan niat untuk sama ada untuk mengelak daripada terkena apa-apa contoh sedahan pidato ke mengelak rukuk. So tapi rukuk lah memang nak rukuk, bukan sebab nak mengelak bahaya atau sebagainya. Baik. Yang kelima ialah syarat rukuk yang kelima ialah tamakninah, bertenang. Okey. Yang mana Dr. sekalian Nabi sebut sebobot manusia ialah pencuri yang mencuri dalam solatnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam solat itu? Baginda menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. So Dr. sekalian, bertenang maksudnya bertamakninah sekurang-kurangnya kita menyebut subhanallah. Kan paling kurang kita menyebut subhanallah, bertenang. Kalau biasa kita faham tentang makna, maksudnya bertenang, kita menenangkan sebentar diri kita, kemudian kita baca tasbih subhanallah paling-paling kurang. Okey. Boleh? Betul tuan. Baik. So sekalian, 5 syarat yang ini, yang pertama saya ulang sekali lagi, bongkokkan badan. Kan bongkok badan. Dan bongkok badan bagi orang yang boleh ada kemampuan. Sehingga tak kemampuan, dia bongkok setakat mana dia mampu buat. Baik. Yang kedua tangannya atas lutut dengan derenggang tangannya, memegang kepala lutut. Okay. Yang ketiga, tidak mendongakkan kepalanya ke atas dan tidak terlalu bawah. Dan dia antara keduanya. Baik. Ketiga, yang keempat ialah dia rukuk. Dia rukuk betul-betul dia kadang untuk rukuk, bukan sebab ada sebab-sebab yang memaksa untuk rukuk. Boleh. Sekiranya ada keadaan memaksa dia rukuk, dia kena bangun balik dan rukuk semula. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima ialah bertenang. Okey, betul sebab tamakninah itu bertenang sekurang-kurang menyebut subhanallah. Baik, Ustaz Azul. So, ringkas Ustaz Azul pada ini tentang rukuk ni. Itu Ustaz Azul, silakan Ustaz Azul. Okey, Ustaz Yusri, ada soalan daripada Wan Nur Syuhada Badaruddin, panggil gelaran baru ya, Ustaz Yusof. Sebenarnya nama beliau ialah Ustaz Yusri bin Yusof ya. Yusri Hafiz bin Yusof. Tapi tak apalah. Apa beza menekan lutut dengan menggenggam lutut? Ustaz Yusri kena cerita lah tu. Baik, kalau berdasarkan yang Nabi sebut ni, yang pertama Nabi menekan. Kemudian meregang tangan, menggenggam lutut. Kan?
ni dia bukan macam ni. Dia macam bila dia mengatakan dia menekan lutut. Dia kemaskan dia punya rukuk. So jadi senang cerita lebih kurang dudukan rukuk dia dah 90 darjah macam ni. 90 darjah dia rukuk sambil dia menekan. Nampak tak? Yang tak nampak ni lebih kurang tu lah. Dia rukuk 90 darjah, kemudian menekan dan meregangkan tangan dia. Dia tak ada beza dia bukan perbezaan, dia satu tindakan yang sama. Kita menekan dan meregangkan tangan, memegang kepala lutut. Ustaz Zul. Ustaz Zul nak tambah? Silakan Ustaz Zul. Okey, terima kasih banyak Cik Sri. Tak ada apa. Nanti mungkin ada soalan daripada audiens. Sebelum saya serahkan pada Kak Mak, sebenarnya ada, kalau kita bincang tentang solat ni, macam-macam lah cerita yang pelik-pelik berlaku, dan saya kira Kak Mak pun ada pengalaman yang macam-macam. Antaranya Kak Mak, Ustaz Isri, ada satu cerita tu, kenalan saya lah, dia hubungi saya dan dia tanya macam mana dia imam solat subuh di taman dia tu. Masa solat subuh, beliau terlupa untuk baca doa kunut. Jadi beliau terus turun sujud. Sedangkan doa kunut ni sunat menurut mazhab Syafi'i. Jadi bila beliau nak turun tu, jemaah pun tegur, subhanallah. Jadi oleh kerana beliau ni terlalu panik, tak tahu nak buat apa dah, beliau dah turun dah. Akhirnya beliau pun berhenti pada kedudukan duduk antara dua sujud. Sebelum sujud lah ni, tak sujud lagi. Berhenti di situ dan beliau telah baca doa kunut secara dalam keadaan duduk tu. Jadi saya dengar, ya Allah, ini memang first time dah berlaku, dan beliau mengaku sebab terlalu panik. Dan ini benda kita fahami, jadi imam ni memang panik. Saya sendiri Kak Mak, yang dah macam-macam daurah tentang solat ni, bila berlaku pada saya sendiri, saya pun panik, apa benda lah aku nak buat. Dan lepas solat baru kita clear, oh rupanya macam ni sepatutnya tindakan yang saya mesti lakukan. Okey. Baik, sekarang ni kita nak tanya Kak Mak pula lah. Ada tak kita, kalau ikut Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, kita kena solat sebagaimana Nabi SAW solat. Tapi kalau kita lihat dalam perbahasan ulama, antaranya mazhab Syafi'i, mereka membezakan antara cara orang lelaki dan wanita bersolat. Okey. Jadi sebenarnya ada beza tak antara rukuk lelaki dengan wanita? Satu. Dan mohon jasa daripada Kak Mak untuk menjelaskan kepada kami semua, apakah falsafah di sebalik ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-34 ataupun berapa tu, ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kamu kena taat kepada Allah, rukuk dan sujud. Kenapa ada elemen rukuk di situ? Kalau Kak Mak boleh terangkan, alhamdulillah. Silakan Kak Mak. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Zukairi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lah kepada ustaz-ustaz yang berada di studio dan juga kepada semua penonton lah yang berada di page-page kita ni lah. Sesungguhnya kalau cerita pasal solat ni Ustaz Zul, memang banyaklah peristiwa lucu bila kita jadi imam ni. Standard macam itulah. Rupanya bila orang jadi imam solat ni bukan mudah. Tak semudah kita duduk jadi makmum. Kalau kawan saya Ustaz pengsan. Dia tu dah lama dah hafiz. Tapi bila depan orang dia terlampau panik, bila keadaan macam tu lah, pengsan terus nak ceritanya. Jadi kawan kat belakang ni lah nak tergelak pun ada, tapi kawan pengsan macam mana. Tapi dia berkata dia tak pernah terfikir nak pengsan nak ceritanya. Oleh kerana terlampau panik. Macam saya pula Ustaz Zul, pengalaman saya biasanya jadi imam kepada para jemaah wanita. Kan tu bezalah antara solat wanita solat lelaki. Kita boleh jadi imam tapi imam kepada jemaah wanita. Ada ketika saya ni kalau time saya sarap mengandung, orang suruh juga saya jadi imam Ustaz. Bila sarap mengandung tu tengah sakit perut ni, esok tu bersalin, tapi orang suruh jadi imam juga. Jadi duduk atas kursi tu terlupa pada satu sujud dengan rukuk. Kan kita kan sujud dengan rukuk ni kan kadang-kadang jadi lebih kurang, lepas tu duduk tahan sakit perut lagi, belakang makmum lagi. Jadi terlupa. Ini satu rukuk mana satu sujud. Nak ceritanya kalau dalam keadaan biasa tak pernah lah jadi macam tu.
Kalau kita solat seorang-seorang tak pernah jadi macam tu. Tapi bila jadi imam ni semua benda boleh berlaku lah. Tu lebih kurang lah cerita. Maknanya kadang-kadang kalau berlaku apa dekat imam, makmum ni kena standby. Satu. Yang kedua, kena husnuzon. Sebab bukan mudah jadi pemimpin sebenarnya. Okey, seterusnya bila cerita Ustaz tentang perbezaan antara rukuk lelaki dan perempuan dalam solat, memang kita nampak ada perbezaan dan khilaf pandangan lah antara ulama berkaitan dengan perkara ini. Ada benda yang ittifaq, yang bersepakat, tapi ada benda yang khilaf. Yang bersepakatnya adalah cara rukuk tu. Maknanya kedua-duanya rukuk, tak kira lelaki ke perempuan. Pada asasnya solat antara lelaki dan perempuan ni sama. Berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Zu tadi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu semayanglah sebagaimana aku solat. Tak kira lah belakang tu yang ikut tu lelaki ke perempuan. Kaedah solat tu sama. Maknanya ada rukuk, ada sujud, semua sama. Dan bersepakat ulama dalam keadaan rukuk, pertama macam yang diceritakan oleh Ustaz tadi, iaitu cara rukuk tu. Kalau boleh Rasulullah SAW ni nak 90 darjah tu. Kalau letak air ni tak tumpah. Maknanya begitu sekali dibetulkan keadaan rukuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersepakat tangan kanan atas lutut kanan, tangan kiri atas lutut kiri. Sebab kalau kita belajar fiqh Ustaz, ada orang dia tanya, boleh tak kalau kita nak rukuk, kita hayu-hayu tangan? Boleh tak? Maknanya tangan tu berayun macam tu, tak letak atas lutut. Yelah, tapi tak dapat sunat. Boleh tu boleh, tapi tak dapat sunat lah. Sebab sunatnya kena letak atas, itu sepakat. Tak kira lelaki ke perempuan, dua-dua kena letak tangan kanan atas lutut kanan, tangan kiri atas lutut kiri. Kalau nak silang, tak dapatlah pahala sempurna solat. Tu maksudnya. Tapi kalau hayun-hayun tu dibimbangi pergerakan lebih daripada 3 kali. Jadi batal pula. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Gitulah. Okey, seterusnya bersepakat juga ialah pada tasbih itulah. Maknanya kena bacalah tasbih, iaitu membesarkan Allah SWT sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz tadilah. Okey, seterusnya dan juga bersepakat pada melihat tempat sujud sunat tu. Kan bila kita rukuk tu kita sunat tengok kepada ibu jari kaki tu lah, sepakat. Tapi ada benda yang kita kata berlaku khilaf di sini. Kalau ikut kepada mazhab Syafi'i, contohnya dalam kitab, kalau tengoklah kitab utama yang selalu kita rujuk lah di Malaysia, Fiqh Haji. Tu Syafi'i lah kita kata, orang awam biasa pun boleh baca lah kitab ni sebab telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Memang ada terdapat perbezaan perempuan dan lelaki disunatkan berbeza dalam 5 perkara. Antaranya iaitu apabila rukuk dan sujud tu hendaklah menghimpunkan atau merapatkan setengah anggota dengan yang lain ketika rukuk dan juga sujud. Maknanya kalau misalnya tangan kita tu, siku tu dirapatkan ke dada untuk menampakkan dia tu satu. Jadi daripada jauh tu tak ternampaklah auratnya. Itu mengikut mazhab Syafi'i lah. Dan kalau lelaki dia sunat rendah sikit. Kan kalau kita baca dalam kitab lah. Cuma ada juga ulama yang tidak bersetuju dengan pandangan ini. Sebab kalau kita tengok dalam Fiqh Manhaji ni pun berdasarkan kepada hadis daripada Baihaqi. Di mana Nabi SAW telah berjalan di kawasan 2 orang perempuan yang sedang bersembahyang. Lalu baginda bersabda, apabila kamu berdua sujud maka himpunlah, rapatkanlah setengah daging anggota ke bumi. Sesungguhnya perempuan dalam masalah tersebut tidak sama dengan lelaki. Jadi dia ambil ada ni rukuk dan sujud sekali. Nak menutup aurat wanita lah pada asalnya. Sesuai untuk wanita tu macam tu. Tetapi menurut pandangan ulama yang lain, kalau kita tengok, ni berdasarkan mazhab ada yang mengatakan tidak ada. Sebab dia kata kebanyakan hadis yang berkaitan, hampir semua hadis yang berkaitan dengan perkara himpunkan anggota ni adalah dhaif. Namun begitu, setengah ulama menggunakan hadis dhaif itu untuk perkara sunat. So tak ada masalah lah situ. Jadi kalau di Malaysia, amalan kita ada berbeza antara lelaki dengan perempuan. Jadi kalau mengikut ulama yang tidak bersetuju pula, dia berdasarkan kepada hadis yang jelas tadi.
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis itulah. Dan juga yang kedua, antara pandangan yang dikatakan, dia kata orang perempuan ini biasanya solat seorang-seorang. Solat dalam bilik, tempat yang tertutup yang tidak nampak lelaki. Kita jarang nak solat di depan orang lelaki secara umum. Jadi atas dasar itu, kenapa nak digabungkan jadi satu untuk menutup aurat? Namun begitu kalau kita tengok, jadi macam mana dari sudut praktikalnya Ustaz? Dari sudut praktikal, ada juga keadaan di mana kita orang perempuan, kalau ikut mazhab Syafi'i, kita ni dekatkanlah, menyatukan supaya aurat tu terjaga. Jadi perbezaan sini jelasnya adalah bukan dari sudut perbezaan yang besar, tetapi perbezaan yang wujud antara lelaki dan perempuan tu adalah berdasarkan fitrah. Kan, fitrah tubuh badan dan fitrah aurat wanita itu. Di situlah penekanan ulama. Terutamanya bagi perempuan, kalau kita tengok, kalau nak solat pun tak boleh nak solat di tempat terbuka yang orang boleh nampak. Kalau boleh cari yang tempat tersembunyi. Tapi ada juga keadaan di mana kadang-kadang kita solat tempat terbuka. Contohnya macam mana? Contohnya kalau kita solat dekat Masjidil Haram. Kan kadang-kadang kan tu, kecuali kalau dia terbuka, tapi askar tu kalau sekarang lah askar ni dia tahan lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Kalau sebelum ni Ustaz, saya ingat lah masa saya kecil-kecil dulu, kalau pergi solat Masjidil Haram, kadang-kadang lelaki perempuan duduk sebelah-sebelah. Jadi itulah kita nampak kalau dalam mazhab Syafi'i nak menjaga aurat wanita, maka ayyadum, maknanya hendaklah orang kata mendekatkan anggota-anggota supaya terpelihara dari sudut aurat. Dan ada banyak lagi lah kalau kita tengok, ada 4 lagi perbezaan antara lelaki dan perempuan, contohnya pada suara. Contohnya bila nak tegur imam kat depan, tak boleh kita nak jerit sama dengan orang lelaki. Subhanallah, subhanallah. Sama naik dengan orang lelaki nak tegur tu imam, tak boleh. Sebab wanita tu ada kaedah dia. Maknanya secara asasnya ulama bersepakat tidak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan, kecuali khilafnya adalah benda-benda berkaitan dengan fitrah. Terutamanya kalau bab rukuk lah. Okey Ustaz, bila cerita bab rukuk pula, Ustaz tadi ada sebut tentang ayat Al-Quran yang mana surah Al-Imran ayat 43. Arahan kepada Maryam tu untuk uqnuti, taatlah, kemudiannya rukuk dan sujud. Kalau kita tengok dari sudut kajian lah ilmiah yang telah dilakukan terhadap solat, sebenarnya ada beberapa perkataan lah yang dikaitkan dengan perintah solat. Bukan setakat perkataan aqimus solah, tetapi yang dikaitkan dengan perintah solat juga adalah rukuk, urku'u dan juga usjudu. Ini adalah perkataan-perkataan yang dirujuk dalam Al-Quran sebagai perintah solat. Sebab ada juga kalau tengok secara literal, seolah-olahnya Maryam ni dia kena taat, dia kena rukuk, dia kena sujud. Setakat tu je. Bukan. Apabila disebut rukuk dengan sujud ataupun rukuk ataupun sujud, ia memberikan beberapa, orang kata reference lah kalau dalam bahasa lebih ilmiah, memberikan beberapa petunjuk. Pertama, ia dikaitkan dengan perintah solat. Maknanya guna perkataan, dia panggil induktif. Konsep induktif, guna perkataan rukuk, iaitu rukuk ni adalah salah satu juzuk daripada solat, tetapi yang nak dimaksudkan dalam ayat Al-Quran adalah keseluruhan perintah solat. Namun begitu, kalau kita tengok dalam perbincangan ulama dan perbahasan ulama-ulama, terutamanya ulama tasawuf, dia bincang rukuk ni adalah merupakan permulaan kepada ketundukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud ni pula tanda akrab. Dahlah tunduk taat, sujud tu akrab dah, iaitu hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila orang rukuk ni, satu dia menunjukkan bahawasanya perintah supaya solat yang komplit, yang sempurna. Bukan suruh rukuk saja maka selesailah masalah, tak selesai. Itu adalah konsep induktif perintah. Fi'il amal dalam bentuk induktif. Yang kedua, ia menunjukkan kepada tunduk, permulaan tunduk. Dan ayat ni juga ada ulama sebut nak orang kata cynical dalam bahasa Inggerisnya.
Petang-petang dia tak mari bahasa kat bahasa Melayu. Orang kata nak sindir Ustaz kepada syaitan dan juga iblis. Sebab syaitan dengan iblis ni dia tak nak tunduk takabur kepada Allah SWT bila disuruh orang kata tunduk kepada terima Nabi Adam tu tak nak tunduk. Itu lambang kepada takabur. Jadi permulaan kepada nak buang takabur, nak taat kepada Allah iaitu perintah rukuk. Jadi rukuk ni dia bukan setakat kita tunduk, tetapi kita gabungkan keseluruhan ketundukan kita, hati kita, perbuatan kita, anggota kita rukuk betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang sanggup rukuk kepada Allah, inilah membezakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Sebab kalau tengok dalam ayat Al-Quran, banyak sekali lah yang diceritakan bila sebut saja pasal rukuk, digunakan perkataan ar-raki' ataupun raki'un. Betul tak Yang mana raki'un ni adalah sifat orang yang rukuk dan diletakkan bersekali dengan sifat ataupun tabiat orang mukmin. Jadi apabila Maryam tu diperintah rukuk dengan sujud, maknanya rukuk dan sujud tu bukan bermula dengan Maryam, tapi kena ikut orang yang solat tu. Yang memang dah bersolat, kena berjemaah sekali. Kena duduk sekali dengan orang yang solat, menunjukkan itu adalah sifat orang mukmin yang berbeza dengan orang yang bukan Islam ataupun bukan mukmin. Yang mana mereka tidak rukuk sebenar-benar rukuk. Lepas tu Ustaz, ada pula dibincangkan secara panjang lebar. Kalau buku kita Arab ada banyak lagi lah dia bincang. Kenapa rukuk ni sekali, sujud 2 kali? Kan banyak dibincangkan. Ustaz Zul mesti tahulah. Kalau kita buka kitab tu mesti jumpa lah dengan Ustaz Yusri. Cuma kita share lah petang ni. Petang ni macam kita santai tapi kita ilmiah sikit. Supaya tak pening kepala. Jadinya kenapa rukuk sekali, sujud 2 kali? Rukuk tu adalah permulaan kepada tunduk. Tapi sujud tu itu sudah orang kata takkid. Takkid ni maknanya bila dia rapat dengan Allah SWT, lepas tu itu orang kata penekanan kepada ketundukan dan juga penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau ulama tasawuf dia ada sebut rukuk ni dia panggil fanaul awal. Sujud ni fanaus sani. Fana ni maknanya kita terlupa habis dah kepada dunia dan kita gabungkan diri berfikir dan juga berzikir dan betul-betul kita fokus kepada Allah SWT. Dia panggil fana yang pertama. Tapi kalau sujud, fana yang kedua. Sebab tu dalam sujud ni 2 kali sujud. Itulah lebih kurang Ustaz permulaan. Jadi Maryam itu direferkan kepada secara umum lah 2 lah. Pertama perintah solat yang membezakan orang mukmin dengan orang bukan mukmin. Lepas tu yang kedua dikaitkan dengan tunduk dan juga patuh terhadap perintah Allah SWT, yang mana kalau orang tu tunduk dan patuh maka akan keluar daripadanya taat. Sebab taat ni Ustaz, kalau kita bercakap zaman sekarang, nak dapat ketaatan kepada Allah dan Rasul ni bukan mudah. Orang boleh buat semua benda. Dia nak puasa boleh, macam Ramadan lepas kan. Solat boleh, tapi nak taat kepada perintah Allah, dia pilih-pilih. Tu yang ada dalam Quran kata, pilih separuh, tinggal separuh. Ikut suka hati dia. Dia panggil apa? Quran shopping. Kan? Sebab dia tak sanggup tunduk tu lah. Sebab tu rukuk ni perkara besar. Betul lah kalau ulama' yang faham, ada kisah ni, ulama' dia rukuk panjang sangat. Sebagaimana Rasulullah SAW rukuk juga. Wallahualam. Itu sebagai permulaan lah kot. Panjang juga permulaan. Terima kasih banyak Kak Mak yang semangat. Barakallahu fikum. Dan ada satu kupasannya, Ustaz Asma, Ustaz Isri, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan ayat 34 surah Ali Imran tu. Kenapa disebutkan wasjudi dan sujudlah kamu, warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Itu isu dia. Saya silap tadi masa saya sampaikan soalan, maaf. Jadi ada satu pendapat menyatakan wanita pada zaman tersebut diketepikan ataupun dipanggil ada isu emansipasi wanita. Jadi antara perkara yang dilakukan oleh Allah ialah lahirnya anak wanita, anak gadis daripada hubungan Ali Imran dan juga isteri beliau radhiyallahu anhuma, bukannya anak lelaki. Baik. Maryam lahir ni untuk memartabatkan kaum wanita.
Dan selama ni kaum wanita tidak diberikan keutamaan untuk menjaga rumah ibadah ataupun mihrab, dan kaum wanita pun diasingkan daripada ibadah. Maka pada zaman tersebut, wanita-wanita telah dianjurkan untuk turut bersama dengan kaum lelaki bagi mengerjakan salat secara berjemaah, warka'i ma'ar raki'in. Dan hal itu berbeza dengan umat Nabi Muhammad SAW, yang mana martabat kaum wanita ditinggikan lagi. Walaupun kaum wanita salat di rumah, martabatnya sama dengan kaum lelaki yang salat di masjid, dan dalam masa yang sama kaum wanita tidak dihalang untuk pergi ke masjid ataupun ke rumah ibadah yang lain. Okey, baik. Jadi ini maknanya dia ada cerita-cerita tersirat berdasarkan pandangan-pandangan ulama, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita Ustaz tengok Zul. soalan yang sila. Tu surah Ali Imran ayat 43. Tadi terbalik 34. Nanti penonton cari dah 43, saya tu buat 34. 43. Oh, minta maaf. Terima kasih banyak kawan. Okey, terima kasih. Sebelum kita tengok soalan yang banyak ni, kita nak, saya minta maaf, saya nak kempen sedikit. Okey, sekarang ni Alhamdulillah kita ada dalam 90 orang lebih. Okey, saya nak kempen sedikit program yang bakal dianjurkan oleh Faqih Synergise, iaitu Daurah Fiqh Imam dan Makmum, yang mana disampaikan oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim, yang saya kira Ustazah Asma pun kenal, ya, beliau insyaAllah. Jadi Dr. Basri ni telah banyak mengarang buku dan beliau seorang yang sangat prolific daripada sudut ilmu, penyampaian agama yang bagus, penulisan yang sangat luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mengikuti daurah fiqh imam dan makmum secara khusus, ya, bukan solat secara umum, tapi khusus kepada isu fiqh imam dan makmum, keseluruhan masa lebih kurang dalam 7 jam setengah. Jadi boleh menghubungi Ustaz Zarin pada nombor yang tertera di situ, ya, 0132756192. Tapi jangan bimbang, nanti saya akan sediakan link penyertaan dan juga nombor telefon Ustaz Zarin di ruangan komen yang ada, insyaAllah. Jadi siapa yang berminat untuk menambahkan ilmu, dipersilakan. Dan sesiapa yang ada masalah kewangan, mampu bayar separuh je ataupun memang tak mampu nak bayar, sila maklumkan pada Ustaz Zarin. Kami berminat, saya berminat tapi ada masalah kewangan, duit ada tapi nak guna tempat yang lain. Okay, maklumkan saja, insyaAllah kita boleh berikan seat percuma kepada orang yang berkeinginan tapi kurang kemampuan, ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok beberapa soalan. Dan soalan ni saya tak nak jawab. Saya nak serahkan pada Ustaz Yusri dan juga Ustaz Asma je untuk menjawab soalan-soalan yang ada. Okay, kita tengok dari atas lagi. Mana ni? Okay. Sekejap je. Okay. Bermula daripada jengka, Kak Zarina Abu Hassan. Siapa silakan? Seorang boleh jawab satu soalan je. Kecuali nak respon tambahan, silakan. Macam mana imam terlupa takbir raya ni? Sama ada terlupa terus ataupun terlupa bilangan. Dia takbir 5 saja ke, dia takbir 4 saja ke. Okay, silakan. Siapa yang nak jawab? Puan Zarina. Okey, saya sini, silakan. Baik, untuk takbir dalam sunat Idul Fitri ni, dia sunat takbir. Sekiranya terlupa, kalau imam terlupa, saya pernah terlupa Ustaz Zul. Masa ni imam dia banyak pagi pernah terlupa. Okey. Saya sebelum solat Idul Fitri, kita buat briefing lah, okey, pada jemaah sekalian. Untuk yang pertama ada 7 takbir, rakaat yang kedua ada 5 takbir. Dan saya mention kat situ, sekiranya saya terlupa, solat macam biasa, terus ke imam. Tak perlu nak subhanallah ke atau sebagainya sebab dia sunat. So sebenarnya tak ada masalah jika imam terlupa, terus solat macam biasa. Tak perlu tiba-tiba nak mufaraqah ke ataupun sebagainya. Itu Ustaz Zul. Saya ringkaslah Ustaz Zul. Okey, terima kasih banyak Ustaz Asma. Daripada sahabat kita ni, saya pun tak tahu apa nama sebenar sahabat kita ni, tapi biasalah beliau mengikuti, ya. Maktab Ustaz Zul. Memang nama betul ke? Orang sama ni, Maktaf ke Maktok ni? Orang Terengganu, Maktab. Orang Terengganu. Maktok orang Terengganu. Okey.
saudara Mak Tok, tadi saya dah jawab dah tadi, ada benda yang ittifaq, yang bersepakat, ada benda yang orang kata apa, berbeza pandangan. Dan saya ceritalah kalau mengikut pandangan mazhab Syafi'i dan juga yang diamalkan di Malaysia, kita berpegang kepada yang ada perbezaan, iaitu siku yang perempuan dirapatkan ke peha. Kan? Tapi kalau berdasarkan pandangan, ada juga pandangan ulama seperti Abdullah Utsaimin kan, tok guru yang lain, kalau kita tengok kepada beberapa fatwa-fatwa yang dikeluarkan di tanah Arab, tak ada beza. Kerana tadi itulah pandangan-pandangan mereka yang saya sebut tadi. Jadi oleh kerana tu, kalau saya ambil pandangan, saya menghormati pandangan setempat yang kita ada di Malaysia, terutama kalau saya ngajar wanita, so saya ambillah berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i yang ada di Malaysia supaya orang kata tidak berlaku huru-hara. Cuma kalau kata nak pegang yang terasing boleh, cuma janganlah sampai menyebabkan huru-hara dalam masyarakat. Dia fiqh ni dia macam tu. Kan macam mana Ustaz Zul, kita belajar dulu usul fiqh kan. Bila nak amalkan sesuatu, pertama kita tengok dalil, mana kuat mana tak kuat. Lepas tu yang kedua, kena tengok juga uruf dan budaya setempat. Pandangan yang dipegang oleh setempat. Dia pegang pandangan yang mana, supaya tidak berlaku huru-hara. Kecuali kalau duduk Mesir mudah Ustaz Kalau Mesir dia 4 mazhab sama banyak. Jadi kita dah boleh terima di antara satu sama lain perbezaan. Ataupun kita duduk kat Mekah kan, cuba tengok ada setengah pakai stokin perempuan, setengah tak pakai stokin, tak ada masalah. Tapi kalau di Malaysia ni standard dia macam tu. Sehingga kalau kita pergi kat kampung pun orang perempuan, kalau pakai telekung selain daripada putih, bergaduh. Ni saya sendiri orang perempuan kan, jadi saya tahulah. Jadi saya kata kalau duduk kampung ni pakai putih semua, tak usah duduk bala-bala lah pening kepala kerana uniform je bergaduh. Yang ketiga, fiqh ni dia cantik bila tidak menyebabkan huru-hara dalam masyarakat. Macam tu. Itulah saya jawab lebih kurang lah. Mak Tok harapnya berpuas hati. Tapi yang awal tu saya dah bagi dah dia punya pandangan-pandangan yang kata sama antara lelaki dan perempuan. Terima kasih banyak Kak Mak. Saya sangat setuju apa yang Ustaz Asmat sebutkan tadi. Fikir ini tidak boleh menimbulkan huru-hara. Sebab itu gelaran kepada mufti ialah sahibus samahah, iaitu orang yang memiliki toleransi yang tinggi. Kena bagi jawapan yang paling sesuai dengan masyarakat. Lepas tu masyarakat kadang-kadang tanya soalan bukan-bukan, pening kita nak jawab kan. Okey, barakallahu fikum. Seterusnya soalan daripada Ummu Adam, yang saya sendiri pun banyak mendapat manfaat dan kebaikan daripada Ummu Adam. Barakallahu fik. Okey, siapa boleh responnya? Kita silakan antara kedua-dua panel kita. Tepak ni bukalah kan? Buka macam ni? Buka. Okey. Tepak ni mengepak lah kan? Okey, kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Malik kan, lelaki disunatkan mengepak. Tetapi kalau ikut mazhab Syafi'i, perempuan adalah sebaliknya. Gitulah jawapan ringkas. Oh, maksudnya mengepak ketika rukuk ke Mak? Ataupun masa sujud sebenarnya? Rukuk kan maknanya bagi renggang sikit tu. Dia panggil al-mujafah fir rukuk tu. Kalau ada mazhab Syafi'i, mazhab Malik dia kata al-mustahab. Kan maknanya bukuk lah dia ada ni, maknanya straight gitu. Tapi kalau perempuan bila kita rapat dia tak jadi straight tangan kita, perasan tak? Macam ni maksud Kak Mak. Kepak tu maknanya luruskan tangan. Bukannya macam tu lah. Kalau perempuan dia kena orang kata kalau dia kepik sikit. Kalau orang lelaki dia rendah sikit. Macam ni? Mujafah. Macam tu. Okey. Perempuan macam ni, lelaki dia minta maaf sebab tak nampak. Lelaki dia lurus. Nak tunjuk. Lelaki bukannya macam ni kan? Luruskan tangan. Luruskan tangan. Perempuan dia satu sikit. Dia merapatkan pada peha. Okey. Sebenarnya saya kurang jelas dengan... Kalau perempuan dia sikit, dia tak lurus. Jadi situ ada perbezaan sikit dalam kaum ulama lah. Sebenarnya kalau pergi ke Mekah tu, bila saya dengan cerita Kak Mak tadi, saya tengok ada orang perempuan kan, dia sujud, badannya rapat. Kalau kita ni di Malaysia ni taklah rapat kan, ni badan semua rapat. Dan dia punya, dengan minta maaf, bahagian belakang dia tu rapat ke bawah.
Dia bukan diangkat. Dia rapat ke bawah. Lepas tu baru saya tahu bahawa itu anjuran dalam mazhab Hanafi untuk menjaga kehormatan kaum wanita, maka minta maaf ya, bahagian punggung tu tak diangkat tapi dirapatkan di bawah juga. Jadi badan tu memang sempit lah, memang rapat habis badan dia tu. Dia Saya cuba macam ni buat. Ustaz. Bila ulama ajar tu dia kata kalau boleh nampak macam satu, tak ada tangan. Bila kita tengok tu macam bola daripada jauh. Macam tu. Sebab dia gini, orang Arab ni dia tak pakai tekung macam kita. Kita ni kalau nak solat kita pakai tekung, tebal, apa tu kita komplit. Orang Arab sekarang baru pandai pakai tekung tu pun tak pakai-pakai lagi, betul tak? Macam tu. Kalau Iran, kalau tengok orang Iran solat kan, orang Iran dia tak macam tu. Cara dia walaupun dia Hanafi tapi dia tak sampai rapat sangat. Sebab apa? Sebab masa dia pakai telekung tu, dia pakai jubah kat dalam, dia ambil satu lagi kain, dia akan gigit di gigi. Jadi dia macam besar dah kain dia. Sebab tu dia tidak praktikal macam mana semula? Okey. Kalau orang Iran kita tengok dia solat, dia pakai telekung besar, tudung besar. Dia telekung tudung besar, orang Kelantan pakai telekung. Tudung besar dengan jubah dia tu lah. Tapi dia akan ambil kain lepah satu lagi. Kalau kita kain lepah lah ataupun kain besar tu dia letak atas ni, dia gigit tu. Perasan tak? Sebab dia nak tutup. Saya tahu. Orang Iran tu. Jadi sebab tu kalau kita tengok dia solat, walaupun dia mazhab Hanafi, dia tak ada lah nampak sampai orang kata macam bola teguh, lepek teguh, tak ada. Tapi setengah Arab kalau kita tengok mazhab Hanafi tapi dia lepek teguh. Sebab pakaian dia kadang-kadang. Macam kita ada telekung. Ini orang Iran Sunni. Sunni lah kalau ni. Okay. Dia kalau Syiah pun dia pakai gitu juga. Sunni pun dia pakai gitu juga. Ini pengalaman lah. Kamu pernah sampai ke Iran dah maksudnya? Pernah sampai. Lepas tu ke Mekah pun kita tengok macam tu lah perangai dia orang. Tapi masa Kak Mak pernah pergi Iran, bila kita nak berjalan, Kak Mak pernah, Kak Mak seorang je perempuan, yang lain semua lelaki. Jadi Kak Mak akan ambil kain besar macam dia orang jugalah. Tutup. Macam tu. Jadi kain tu tebal. Jadi sebab tu dalam dia kita tengok walaupun dia rukuk, dia tak ada lah ataupun sujud, dia tak ada lah nampak macam melepek macam yang Ustaz Gusto tadi sebab pakaian dia. Macam tu. Jadi benda-benda tu memainkan peranan jugalah dalam memahami tu. Menjaga fitrah tu. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Kak Mak. Walaupun Kak Mak menggunakan bahasa Kelantan yang saya tukar fahami, tapi asasnya saya fahamlah melepek. Saya tak pernah dengar kata melepek sebenarnya. Ustaz Zul kat Kelantan dia saja. Saya balik Kelantan, saya sembang dengan driver taksi. Saya jadi tertanya-tanya, macam manalah aku boleh faham driver taksi ni sembang bahasa Kelantan ya. Saya pun dah lama dah tak sembang, tak kecek Kelantan Kak Mak. Balik rumah hari tu, memang kecek Kelantan sungguh lah. Alhamdulillah. Okey, ini soalan daripada Puan Umrah. Buat makluman tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah Asma Uti ni banyak live di Facebook. Saya pun selalu join, bukan selalu, minta maaf, kerap join dalam page beliau. Cuma yelah Ustazah Asma ni dia bahasa Kelantan dia lah. Tapi menarik, Alhamdulillah, menarik. Okey, baik. Ini soalan daripada Puan Umrah. Mungkin ada respon daripada Ustaz Isri lah pula, ya? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Manakah lebih afdal baca rukuk Rabbiyal Azim ataupun Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi? Kalau hadis sahih disebut ialah tentang tasbih Subhana Rabbiyal Azim. Cuma dalam kitab At-Tahqiq dan An-Nawawi menambahkan lafaz tasbih iaitu wa bihamdi. Kalau ditanya mana antara dua yang lebih afdal, ini pandangan saya. Kalau ambil yang Nabi sebutlah itu Subhana Rabbiyal Azim. Sikit nak menambah itu terpulang pada cuma yang lebih afdal Subhana Rabbiyal Azim. Okey. Terima kasih banyak. Maknanya yang paling baik ambil je lah apa yang Nabi ajar kan. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Apalagi itu keputusan majoriti ulama kan. Okey, buat makluman panel dan audiens yang hadir hari ini, sebab semua ni datang daripada 3 medium yang berbeza. Alhamdulillah sekarang ni saya sebut ni supaya orang yang berada di medium Faqih Sinijaz yang lebih kurang 11 orang maklum bahawa sebenarnya yang menyertai sekarang ni lebih kurang dalam 100 orang. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi sekarang ni
sekali lagi soalan daripada Jengka, Kak Zarina. Dan kita mohon doa daripada audiens yang hadir untuk doakan Kak Zarina dalam keadaan sihat, insya-Allah. Beliau diuji oleh Allah dengan sedikit sakit, tapi semangat menyertai majlis ilmu. Barakallahu fikum. Okey, jika rumah dekat masjid tak pergi masjid, adakah salat sah? Okay, satu isu. Itu soalan yang pertama tu untuk Ustaz Yusri. Untuk Kak Asma, jika rukuk tak cukup syarat, sah tak salat? Tak tunduk sangat ke dan sebagainya. Okey, Syed Yusri. Baik, jawapan saya pada Puan Zarina, Kak Ina. Dia solat rumah, solat rumah dekat masjid, tapi semayang dekat rumah je, tak pergi masjid. Okey. Jawapan saya, jawapan ialah solat tetap sah. Cuma afdalnya sekiranya tiada apa halangan, tiada yang menghalang kita ke masjid, pergilah ke masjid, solat di masjid. Tapi sekiranya ada hal-hal ataupun yang menghalang kita ke masjid, sama ada contoh saya tadi kan, isteri keluar keadaan urusan, saya suami kat rumah dengan anak-anak. So atas keselamatan dengan saya dengan anak-anak, tu tak pergi ke suatu masjid berdekatan. Sebab apa? Atas keselamatan. Okey, solat tetap sah, tak ada masalah. Cuma afdalnya solat di masjid bagi lelaki. Bagi perempuan, afdalnya di rumah. Okey, terima kasih banyak. Oh, jadi kaum wanita paling elok solat di rumah. Macam tu Okey. Ya, Ustazah Asma? Okey, Ustazah ada pandangan yang boleh. Itu kena bagi pada pejuang wanita kita. Sama. Ustaz, baru ni saya ada tulis lah satu dalam FB saya. Kita fahamkan kebanyakan ulama' berpegang bahawasanya wanita ni afdalnya adalah solat di rumah. Berdasarkan hadis yang kuat dan sebagainya lah. Cuma janganlah halang. Nabi sebut janganlah halang kalau wanita tu nak pergi. Dah adalah contoh Aisyah pergi. Cuma saya sebutlah kenapa saya pergi juga solat kat masjid hari tu masa tarawih, sebab faktor ukhuwah. Kan? Kerana ketika tu lah Ustaz, barulah saya jumpa dengan orang kampung saya, orang setaman. Lepas tu duduk iftar sekali sampailah kepada tarawih. Maka setahun sekali itulah berpeluang untuk kami bincanglah hal-hal taman, hal-hal keperempuanan, jumpa dengan orang. Dan saya nasihatlah masa saya anak kecil dulu, saya akan cari masjid yang besar. Supaya tak ganggulah anak kecil kita ni, tak ganggu orang. Jadi kita duduk dengan geng anak-anak kecil lah. Tapi bila anak dah besar sekarang, bolehlah duduk bersama dengan jemaah di depan berebut-rebut. So maknanya kita ada kaedah. Sebenarnya bagaimana nak ke masjid dan bagaimana kita nak duduk rumah. Kita ada kaedah. Cuma apabila kita ambil satu kaedah tetapi dalam masa yang sama kita tidak sesuaikan dengan maqasid, itu yang bermasalah. Maqasid objektif syariah tu, itu yang bermasalah lah. Okey, bila tanya pasal ustaz jika rukuk tak cukup syarat sah tak solat. Dia sunat tu macam yang diceritakan oleh Ustaz Yusri tadi. Tapi kalau nampak dah rupa rukuk, bukan orang kata bila tengok daripada jauh tu berdiri. Tu baru tak sah, maknanya tak rukuk. Tapi kalau nampak rupa rukuk cuma tak sempurna, solatnya sah tapi tak dapatlah kesempurnaan. Kecuali kalau dia tu memang sakit. Ada setengah orang kan sakit belakang Ustaz. Saya pernah Ustaz, kita buat program solat Nabi. Lepas tu yang cerita kat depan saya cerita part perempuan. Lepas tu ada seorang Ustaz cerita part lelaki. Jadi Ustaz pun sebutlah kalau orang nak solat betul-betul sempurna, macam contoh ibu jari ni kan. Dia kena betul-betul kan, macam saya tunjuk dah, kena duduk gini lah. Kan? Maknanya kena lipat, orang kata kena lipat ibu jari. Jadi perempuan kat belakang dia yang menangis Ustaz. Dia kata, Ustaz macam mana Ustaz, kami perempuan nak dapat lipat tu tak boleh, maka selama ni kami punya solat macam mana, dia menangis. Sebab dia kan orang tua, bila Ustaz cerita macam tu, Ustaz pula dia menekankan kena lipat seolah-olah macam ibarat Ustaz tu faham, tapi cara Ustaz cerita seolah-olah macam wajib. Menangislah macam makcik. Saya kata tak apa makcik, saya faham, saya perempuan. Kita lepas beranak terutamanya banyak urat putus dah. Nak dapat yang lipat ni Ustaz bukan mudah. Begitulah juga saya nak cerita, rukuk ni ada setengah wanita dia dapat rukuk elok. Tapi setengah wanita dia tak berapa nak boleh lah Ustaz. Saya kata tak apa, kita cari kesempurnaan dan kita usaha. Sebab tu saya selalu sebut Ustaz kepada wanita,
kalau kita nak sempurnalah pergerakan dalam solat, itu salah satu daripada syarat untuk kita sempurna juga hati kita dan tunduk kita kepada perintah Allah SWT dan ibadat, maka kita pun kena bersenam jugalah Ustaz. Jaga makan, bersenam. Bukan sebab nak kurus Ustaz, supaya nak dapat ibadat tu yang paling terbaik. Apa maksud ibadat paling terbaik? Bila kita solat tu kita dapat rukuk dengan sempurna. Bila sujud dapat sujud dengan sempurna. Bayangkan kalau kita tak jaga kesihatan, tak bersenam, tak jaga pergerakan badan kita di luar solat dan sebagainya, tak jaga makan, nak sujud pun tak dapat Ustaz. Bila umur 50 lebih tu sujud tak dapat dah. Kena sujud tempat lain dah. Sebab apa? Tak boleh nak tunduk dah. Jadi itulah yang saya selalu nasihatkan kepada wanita. Kita cuba usaha. Macam mana nak dapat pergerakan yang terbaik. InsyaAllah kalau kita usaha tu dan akhirnya kita dapat, itu adalah jihad terbaik kita lah. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih banyak. Tu pengalaman orang perempuan Ustaz. Saya cerita ni. Tambah. Kena panjang lagi dengan Kak Mak ni. Kak Asma. Ada orang kata sedap dengan Kak Mak kecil Kelantan. Saya pun suka dengan Kak Mak. Terima. Alhamdulillah. Okey, baik. Ada ni respon je ini respon yang tak boleh dijawab daripada sahabat kita ni, sahabat saya Ustaz Azmi, orang Jawi ya. Okey, ada polemik sekadar boleh nak berkongsi sahaja, kita maklum. Okey, sekarang ni kita tengok sedikit lagi, ada soalan sikit lagi. Okey, mana ni? Okey, Puan Hasmah Ismail. Bukan yang tu. Okey, kat mana dah? Yang ni. Jumpa dah. Okey, Kak Asmah ada terbaca daripada Facebook Dr. Azmi Yusim. Nabi SAW baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikatu Warruh. Okey, bacaan tu nanti saya kena betulkan balik tu ya. Tapi betul lah bacaannya. Rabbul Malaikatu Warruh. Okey, macam mana? Mohon respon? Lagi Kak Asma. Dr. Sanusi Azmi. Dr. Sanusi. Ada Kak Mak jumpa ni, Kak Mak teringat dah lah. Ada. Sudah. Subuh Kudus. Zu ingat tak ni? Yang ni? Ada, dia banyak bacaan. Nabi SAW dan rukuk. Antaranya betul lah tu. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Sahih satu kan? Dia punya bacaan dia kan? Sahih. Bacaan tu betul. Sebab kalau misalnya kalau kita orang tua pun, kalau kita belajar untuk guru pondok pun, dia suruh baca lah ujung ni Subuh Kudus ni. Cuma tak ingat dia punya cerita tu nak sampai sini. Dia ada cerita dia. Macam kita baca Subhana Rabbiyal Azim dengan Subhana Rabbiyal A'la lah. Kan? Ada cerita dia. Sebab dia berdasarkan turunnya ayat Quran. Mula-mula Subhana Rabbiyal A'la. Lepas tu bila turun surah Al-A'la, maka ditukar rukuk tu jadi Subhana Rabbiyal Azim. Cuma yang Subuh Kudus Rabbul Malaikatu Warruh ni betul, cuma cerita tu tak ingat yang sampai ke sini. Minta maaf lah banyak. Ustaz mungkin ingat kot. Ada Ustaz teringat? Saya pun tak ingat lah ada cerita, tak ada cerita tu. Betul lah, cerita dia tak ingat ni. Minta maaf tapi, lah, tapi betul lah. Okey. Tapi ada satu benda yang saya nak kongsi. Kalau boleh saya kongsikan lain. Sekejap. Kat mana dah? Okey, boleh nampak tak? Okey, sekejap ya. Okey, nampak. Ni. Alhamdulillah saja nak kongsi. Saya pun tak teringat Kak Mak, Ustaz Isri. Ini buku terbaru saya baru siap. Alhamdulillah. Dan saya pun belum ada buku ni lagi. Baru dimaklumkan tadi dan saya memang dah lupa dah. Sebelum ni ada buku ni dalam bentuk e-book. Tapi Alhamdulillah sudah diterbitkan dengan sedikit tambah baik. Jadi dalam ni lah yang ada bacaan-bacaan lain selain daripada yang biasa kita baca. Dan Alhamdulillah Ustaz Abdullah Bukhari setuju untuk menjadi penulis bersama bagi buku ni. Ini sebagai maklumat lah. Nanti saya akan maklumkan dalam Facebook saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah beli buku ni. Nak buat hantaran kahwin ke, untuk anak-anak ke. Dalam usaha kita transformasi solat kita jadi lebih baik insyaAllah. Okey Kak Mak, kita ada masa sikit lagi. Soalan daripada saudara Amin Adnan. Solat perempuan di rumah tu kiranya tidak berjemaah lah ya. Dia apa-apa Pak Abdul ni kita berjemaah. Kalau di rumah maksudnya
caranya kita berjemaah di rumah lah. Contohnya kalau kita dengan anak. Cuma sini ada isu sikit Ustaz. Kalau orang perempuan ni, dia nak solat di rumah tapi ada anak. Mana lebih afdal? Anak dia jadi imam ke dia? Kalau misalnya anak tu walaupun tak balik lagi tetapi bacaan dia sudah fasih dan dia dari sudut bersuci, maknanya dari sudut orang kata perbuatan solat ni dia dah pandai lah orang kata. Jadi anak tu dah boleh jadi imam walaupun tak balik. Apatah lagi kalau anak tu dah balik. Tingkatan 1 ke tingkatan 2 dah boleh latih dah jadi imam. Jadi oleh kerana itu kita para perempuan kita nak kejar juga 27 pahala Ustaz. Kan di rumah. Kecuali kalau ada keadaan-keadaan tertentu menyebabkan kita solat sendirian. Adalah keadaan-keadaannya. Wallahu alam. Cumanya Kak Asma, cuma mungkin soalan tu tadi, dia mungkin dia pernah mendengar pandangan kata bila suami maksudnya kita kan izinkan suami kita redha suami solat berjemaah di masjid, pandangan tersebut dia kata isteri di rumah pun dapat pahala yang sama macam suami solat berjemaah di masjid. Macam tu. Setuju. InsyaAllah. Setakat saya baca pun dia tak semesti suami sahaja, sebab ada wanita yang tak ada suami, masih muda lagi ke sebagai contoh. Tapi kalau dia reza dengan ketentuan Allah, lelaki di masjid, wanita di rumah, pahalanya sama banyak. Dan saya tengok macam ni sebab Allah Ta'ala telah meletakkan fungsi lelaki dan wanita tu berbeza-beza. Lelaki perlu memakmurkan rumah Allah, wanita perlu memakmurkan rumah kediaman. Jadi tak boleh jadikan rumah ni sebagai kuburan. Jadi lelaki balik, lelaki boleh solat sunat. Solat sunat di rumah. Tapi orang yang bertugas untuk jaga rumah ni, kalau kita lihat dalam hadis Nabi, wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, wanita yang bertanggungjawab terhadap rumah tu. Jadi sebab itulah bukan sahaja dalam bab nak beli pinggan mangkuk, langsir, nak dekor rumah cantik-cantik, tak. Bahkan dalam bab ibadah pun wanita yang ada dia punya supreme power dia tu untuk menghidupkan rumah kediaman. Jadi ini kita kena ucapkan terima kasih pada Kak Mak and the gang, kaum ibu, kerana sudi memakmurkan rumah kediaman kami. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Sebab tu saya nasihatkan, contohnya kalau pergi masjid, saya selalu sebut kalau boleh orang kata ibu tunggal ataupun yang kematian suami, yang bercerai suami, bukan ibu tunggal, mungkin janda ke, saya kata kalau boleh AJK masjid pun jangan jadi. Kalau nak pergi pun dia hanya berurusan di sekitar wanita sahaja. Sebab fitnah dia banyak sangat. Jadi kalau AJK masjid saya banyak dah kes, Kak Mak ni banyak dah handle kes. Apabila dia jadi AJK masjid bergaduh. Isteri AJK masjid. Wallahualam. Jadi betul lah Ustaz. Macam tu pula, ada pula bergaduhnya. Sebab tu saya kata kalau AJK muslimat jangan cari orang walaupun dah berumur. Kalau boleh cari yang suami dia AJK, isteri tu AJK. Senang nak pergi mesyuarat. Kecuali saya kata kalau nak jadi AJK, jadi AJK sekretariat wanita. Jangan jadi AJK satu-satunya muslimat. Mana tu okey, walaupun dah berumur 60 bergaduh sakan dekat masjid. Jadi benda lain orang kata. Wallahualam. Cerita di balik tabir. Terima kasih banyak Kak Mak. Soalan yang terakhir, kita dah tak banyak masa dah ni. Mungkin ada kaum ibu yang nak sedia makanan berbuka puasa, mungkin dah ada yang beraya, mungkin ada baru nak puasa. Di peringkat saya baru nak puasa. Sebab rumah terbuka banyak sangat kan. Baik. Jadi sekarang ni soalan daripada saudara Amin Adina juga, perlukah suami mengulangi solat semula selepas pulang dari masjid untuk solat jemaah dengan isterinya ataupun anak perempuannya? Okay. Macam mana tu? Ustaz Yusri, boleh ke? Kalau ikut pandangan Kak Mak. Tak perlu. Itu pandangan saya, kalau yang Kak Asma kongsi tadi dan pandangan yang saya tadi, ada pandangan dia kata undang balik solat berjemaah dengan isteri. Cuma saya lebih cenderung untuk tak perlulah suami undang balik solat dengan isteri. Sekiranya ada kan solat dengan anak kan. Sekiranya dan anak kalau boleh solat anak, kalau boleh solat mampu lagi dan berjemaah, ada masalah, silakan.
Kak Mak Kasmak kan, sebab berjemaah ni memang betul dapat berjumpa dia. Cumanya sekiranya mampu untuk solat di rumah lah bagi seorang isteri kan, tak perlu diulang-ulang ataupun solat. Itu pandangan saya. Okey, mungkin Kak Mak respon sikit. Mengikut pandangannya adalah haruslah. Harus ni maknanya boleh pilih lah. Nak solat, nak tajdid solat dia panggil lah kan. Maknanya nak ulang solat boleh, tak ulang solat boleh. Cuma tengoklah kepada keperluan. Mungkin dia ni tengah mendidik isteri, maka jadi keperluan lah kepada dia ketika itu. Memang hukum tu harus. Tapi dia boleh buat lah sebab dia nak didik isteri. Mungkin isterinya baru, isterinya malas solat. Ada belaka Ustaz dalam mendidik ni. Tapi yang kedua, kena mendidik juga kepimpinan isteri dalam rumah tangga. Bila suami keluar, isteri ni dia kena mendidik macam Ustaz sebut tadi. Maknanya kepimpinan tu dia ambil alih oleh isteri dan isteri kena hidupkan, orang kata tadi, memakmurkan rumah dengan berjemaah dan ibadat dan lain-lain. So kalau duk agak kepada suami balik jadi pemimpin pula dekat rumah, bila masa tu isteri akan dididik menjadi pemimpin riayah, ra'ayah dalam rumah tangga tadi. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Terima kasih banyak Kak Mak, saya setuju apa yang Kak Mak sebut. Walaupun hukumnya harus dan si suami boleh balik dengan niat solat sunat pun. Contohnya balik solat isyak dengan niat solat sunat 4 rakaat, isteri menjadi makmum, itu diharuskan. Tapi saya sangat setuju dengan panggil apa, spirit yang Kak Mak sebutkan tadi. Wanita kena jadi pemimpin solat sendiri kan. Okey, baik. Jazakumullah khairah. Saya ingat Kak Mak macam ni, saya isteri pun dah tertendang keluar ke mana tu, mungkin ada masalah lain internet. Saya ingat kalau contohnya orang yang baru dapat menantu kan. Okay, bila dapat menantu ni, kita pun memberikan nasihat kepada anak kita, pada menantu kita, kena hidupkan rumah dengan solat jemaah. Saya rasa nasihat itu perlu dibetulkan balik, bukan hidupkan rumah dengan solat jemaah. Hidupkan rumah dengan yang lelaki pergi ke masjid atau ke surau, yang wanita solat di rumah. Dan tidak dihalang ke masjid dengan tujuan-tujuan tertentu sebagaimana Kak Mak tadi untuk mengeratkan hubungan persaudaraan dalam Islam. Dan kaum wanita memang digalakkan pun ke masjid atau ke surau ketika solat raya. Hatta wanita yang uzur pun digalakkan, cuma tak masuk dalam kawasan masjid je. Duduk di mana-mana kawasan untuk melihat kemeriahan ibadah pada hari raya tersebut kan. Terima kasih banyak Kak Mak. Buat maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, esok kita ada siri yang ketiga pada pukul jam yang sama 5 hingga 6. Kali ini kita akan bersama dengan Ustaz Kamil Abdul Majid. Ni kita panggil orang yang senior sungguh lah ni. Ayahanda saya Ustaz Kamil Abdul Majid daripada Yayasan Usuluddin Malaysia dan juga penulis prolifik Madinah Takkan Rebah Ustaz Luqman Makhtar untuk membincangkan 2 rukun dalam salat. Satu, iktidal dalam salat. Yang keduanya, duduk antara 2 sujud dalam salat. InsyaAllah kita jumpa petang esok tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi saya menyeru sesiapa yang ada keinginan dan kelapangan boleh mendaftar untuk daurah fikih imam dan makmum yang bakal berlangsung pada minggu hadapan yang akan dikendalikan oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim, anjuran pihak kami, Fakih Sinijai, insyaAllah. Kak Mak, kalau okey kami nak jemput lagi Kak Mak mungkin dalam minggu depan. Nanti saya maklumkan pada Kak Mak balik ya. Okey, barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.